Mana? Ini sipir najis. Kita hak minggu lepasnya berkaitan dengan juzuk binatang. Hak minggu lepas berkaitan dengan juzuk binatang. Yang mana binatang yang hidup suci melainkan anjing dan babi. Bangkai najis melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi sekarang ni binatang suci, anjing babi je najis. Persoalan sekarang, binatang suci yang hidup ni suci, binatang yang hidup ni suci. Macam mana dengan juzuk-juzuk bahagian badan dia yang tercabuk, yang terpisah pada masa hidup, bukan pada masa bangkai. Yang tercabuk, yang terpisah pada masa hidup. Binatang hidup ni suci melainkan anjing dan babi. Yang ada di tubuh binatang hidup ni suci belakalah, apa ada di tubuh tu. Bila binatang tu suci, apa yang di tubuh dia tu suci belakalah. Persoalan sekarang, binatang hidup yang suci ni dia terpisah, tertanggal juzuk dia. Terpisah tertanggal juzuk dia. Hak saya bahagi dah minggu lepasnya. Juzuk yang tertanggal daripada binatang hidup. Dia kena bahagilah binatang hidup tu. Dia kena bahagi yang pertamanya binatang hidup tu ibunya halal dimakan ataupun haram dimakan. Satu laginya kena bahagi dua. Juzuk tu ada darah mengalir ataupun tiada darah mengalir. Yang ada darah mengalir, contoh mengelepasnya paha ayam yang tercabuk daripada ibu ayam yang masa lagi hidup dilanggar oleh kereta. Itu ada darah mengalir. Yang tak ada darah mengalir kok, kita contoh dengan bulu. Samalah, bulu ke, tanduk ke, taring ke, gigi ke, kuku ke, samalah. Contohnya bulu lah kita contohnya. Bulu tercabuk daripada binatang yang hidup. Tercabuk daripada binatang yang hidup. Jadi kalau tercabut dari binatang hidup, juzuk ada darah mengalir, itu najis semata-mata. Paha ayam, ibu ayam hidup, dia mati kemudian lepas daripada dilanggar tu. Masa paha ayam tu tercabut, ayam tak mati lagi, ayam hidup lagi. Mana paha tu tercabut daripada ayam hidup, bukan ayam bangkai. Kemudian barulah ayam tu menjadi bangkai. Masa ayam hidup ni tercabuk dia punya paha ayam tu, najis. Adapun ayam yang sama ketika dilanggar oleh kereta hidup, tercabuk dia punya bulu dia, bulu suci sebab dia tiada darah mengalir. Lepas ayam jadi bangkai, bangkai tu najis belaka dah lah. Sebenarnya dia bangkai, binatang hidup. Jadi ayam binatang yang halal dimakan daging. Tapi kalau tercabuk tu ada daging, paha, maka najis. Tercabut dalam ayam hidup, tak ada mengalir macam bulu, hukumnya suci. Ini binatang hidup yang halal dimakan daging. Adapun kalau binatang hidup yang dagingnya haram dimakan ibu dia itulah, maka tak kira lah, walaupun bulu sekalipun najis dah. Macam kucing, contoh dia. Jadi kucing ni bukan kata paha kucing, bulu kucing yang tercabuk pada masa hidup najis dah. Binatang hidup suci. Binatang hidup suci. Yang tercerai, terpisah daripada binatang hidup yang suci tu, tercerai. Tengok, kalau tercerai tu ada daging di dalamnya macam paha, maka najis lah. Najis. Faham tak ni? Yang tercerai tu tiada darah yang mengalir.
Jadi binatang hidup ni daging dia halal dimakan ke tidak? Halal dimakan. Macam kita kata ayam, biri-biri, kambing, bulu tu suci belaka. Dan suci belaka lah. Betul tu. Sebab ayam, biri-biri, kambing, binatang yang hidup yang halal dimakan daging. Adapun kalau tercabut daripada binatang hidup yang suci, kucing, binatang hidup yang suci, bulu yang ada di tubuh kucing suci, bulu dia tercabut, tertanggal daripada ibu kucing itu, tertanggal tu najis. Sebab kucing binatang yang dagingnya haram dimakan. Dia gitu. Itu sipi. Gimana? Dia bulu-bulu binatang ni disebut dalam ayat tu, dalam surah An-Nahl ayat ke-80 tu. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Dia aswafiha ni di suf ni macam bulu kambing, bulu biri-biri. Wa aubariha, wabar ni macam bulu unta, bulu arnab. Wa ash'ariha, ni macam rambut tu, sya'run. Tu macam bulu kita panggil sya'run lah. Dia suf ni bulu macam bulu biri-biri, macam bulu kibah lembut je. Dia wabrung lain, sya'run lain. Jadi bulu binatang yang halal dimakan daging ni, Quran sebut dah, dia menjadi alat perkakah, alat rumah tangga, dan menjadi mata benda. Itu hukumnya adalah suci daripada binatang hidup yang halal dimakan daging. Dia macam bulu ayam tu, bulu burung tu, dia dipanggil rish. Rish tu dia bulu yang kerah. Tu bulu dipanggil bulu ayam, bulu itik, bulu burung tu dipanggil rish. Kita panggil bulu belaka. Tahu? Bulu rambut dia bahasa anak dia lain. Bulu biri-biri, suf, bulu unta dia panggil wabar. Kalau macam umpama rambut tu dia panggil sya'run. Kalau daripada binatang yang hidup yang halal dimakan daging, lah bulu biri-biri, bulu kambing. Orang memang kau untuk ambil bulu kan. Itu suci. Sebab biri-biri, kambing adalah binatang yang halal dimakan daging. Jadi kalau tercabut daripada binatang hidup, daripada binatang hidup yang halal dimakan daging, bulu dia suci. Binatang yang ibunya tuang dia haram dimakan daging macam kucing, maka bulu tu hukumnya najis. Bulu ke tanduk ke taring ke kuku ke gigi ke, samalah hukum dia. Atau sebut minggu lepas tu, taring harimau najis lah. Walaupun taring harimau tu harimau yang ada di zoo, harimau jinak. Jadi taring dia tu tercabut, kuku ni gigi dia tercabut, hak jinak lah ni. Apa hukum taring kuku harimau tu? Najis. Sebab harimau binatang yang tak boleh makan. Gading gajah, najis lah. Apa gajah tu binatang yang tak boleh makan. Walaupun gading gajah tu tercabut masa gajah hidup sekalipun. Adapun duri landok, orang buat telunjuk ngaji Quran tu, landok binatang yang halal dimakan daging, maka dia punya duri dia suci. Gitu je, mudah je sipir dia. Ingat sipir tu mudah je. Mana kita? Kita dengar masuk dalam kepala otak, tak keluar-keluar dah. Ni hak minggu lepas ni, ingat tak minggu lepas ni bulu-bulu ni. Orang dia taring harimau dia buat mati cicing tu, najis lah.
Walaupun harimau tu harimau zoo negara sekalipun, hak jinak, hak cabut masih hidup sekalipun. Sebab harimau bukan masalah bangkai ni. Masalah harimau binatang yang dagingnya haram dimakan. Maknanya selagi benda tu ada di tubuh harimau, suci lah. Sebab harimau binatang suci. Maka selagi duduk di tubuh harimau tu suci. Terpisah, tertanggal daripada harimau yang hidup yang suci, maka barulah najis. Bulu yang ada di tubuh kucing suci lah. Bulu yang ada di tubuh kucing suci. Terpisah, tertanggal daripada kucing yang hidup yang suci, maka bulu tu najis. Malaikat sebelum melepasnya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Janji umpama bulu tiap-tiap juzuk binatang yang tiada orang mengalir, cabut daripada binatang yang halal dimakan daging ataupun tidak, tercabut daripada binatang hidup ataupun bangkai, binatang tu buah ataupun binatang tu jinak. Janji juzuk tidak ada orang mengalir umpama bulu, mazhab Maliki Hanafi suci. Gitu. Kalau mazhab Maliki pula, umpama babi tu memang tak najis dah, mazhab Maliki ni. Jadi babi tak najis dah, maka bulu babi mazhab Maliki cabut masih hidup pun dia tak najis. Sebab babi mazhab Maliki tak najis masih hidup, dia tak najis dah, mazhab Maliki. Jadi bulu babi tak najis, mazhab Maliki. Jadi kalau mazhab Maliki Hanafi, cabut daripada binatang hidup ke, binatang bangkai ke, binatang yang halal dimakan daging ke, yang haram dimakan daging ke, kalau umpama bulu tak najis semata-mata sebab dia tidak ada darah mengalir di dalam, maka benda tu takkan jadi busuk. Benda tu takkan jadi busuk. Gitu je. Itu mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kalau esok kata minggu lepas tu dia jadikan taring harimau sebagai mata cicing, kalau pakai mazhab Syafi'i sembahyang tidak sah, maka kena qada. Tapi untuk lepas dia kena qada, dia taklid mazhab Maliki Hanafi lah. Dah boleh ke dia nak taklid, nak turut mazhab Hanafi Maliki, kemudian diharuskan buatnya dahulu. Pada masa buat dahulu tak tahu apa hukum. Belajar kemudian, Allah taring harimau najis, saya buat mata cicing bawa dalam sembahyang. Allah kalau najis mazhab Syafi'i go, maka batal sembahyang. Bukan batal sembahyang, tak sah daripada awal lagi dah. Kenapa tak sah dari awal? Sebab masa takbir tadi najis dah. Hak batal ni molek cicak berok atas tubuh dia, batal dah sembahyang. Itu baru panggil batal. Molek tengok sembahyang cicak berok, batal. Adapun dipakai najis daripada mula sembahyang, tak panggil batal. Tak panggil batal kerana tak sah daripada awal. Itu macam mana tu? Kena qada. Tak apalah, taklid turut mazhab Maliki Hanafi, tak kena qada. Tapi sekarang baru tahu dia haruskan taklid mazhab lain, walaupun selepas daripada kita buat lama dah, dengan bahawa lepas daripada kena qada semula. Gitu je lah. Hak berkaitan dengan juzuk binatang yang ada darah mengalir, daging ada isi. Itu kalau daripada manusia, ikan dan belalang, barulah hukumnya suci. Sebab manusia, ikan, belalang masa bangkai suci. Jadi masih hidup, juzuk yang tercabut daripada manusia, ikan, belalang, yang mana manusia, ikan, belalang ni pada masa bangkai dia suci, pada masa hidup tercabutlah. Orang ni terpotong jari tu suci, tapi bukan boleh makan, suci. Jangan awak pening pula, boleh buat sup jari. Mana boleh makan, manusia tak boleh makan. Dah tadi kata suci boleh makan lah. Allah ni susah lah. Kayu batu pun suci, makanlah kayu batu tu, kati berah. Kati berah. Orang dia sebut berah je ada apa-apa. Tu orang komen tu. Dah kalau maha kita hidup seminggu dah. Kita kurangkan hidup kita biar jadi 4 hari je. 3 hari tu tak saya hidup.
Dia tu cukup lah belanja. Tu kaki. Kurang. Dah mahal sangat hidup ni. Hidup 7 hari seminggu dah. Dia kata kurangkan. Kan orang katakan, kalau gula mahal, kurangkan makan gula. Kalau telur mahal, kurang makan telur. Kalau beras mahal, hidup 7 hari, makan 4 hari sudahlah. 3 hari akan tidur, mati gitu. Dah, nak orang lagi dah. Suci bukan mana boleh makan. Tapi kalau ikan, saya sebut ngelupahkan, ikan tu besar sangat. Punyalah berlawan dengan tukang ngai ni. Yang mengai ni dia punyalah besar, naik atas motor laut tu. Ada tu juga. Orang pun ambil parang, dia pun tetok, dia pun kerak. Putus separuh lagi, boleh lari lagi. Macam mana separuh tu? Ikan bila dia bangkai suci, hak terpotong masih hidup pukul suci dan halal dimakan. Gitu jelah. Maknanya yang tercabut pada masih hidup, yang ada darah mengalir di dalam juzuk tu, yang tak najis hanyalah daripada manusia, ikan dan belalang juga. Kalau daripada binatang hidup yang lain, juzuk yang ada darah mengalir, maka yang tercabut pada masa hidup, hukumnya adalah najis. Hak Nabi sebut, man quti'a min hayyin fahuwa maitah. Barang yang terpotong daripada binatang hidup, maka ia adalah bangkai, maka najis. Melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang, hukumnya suci. Adapun kalau juzuk tu tidak ada darah mengalir, umpama bulu, tengok binatang tu halal dimakan daging, maka bulu yang tercabut masih hidup, hukumnya suci. Binatang ibu tu haram dimakan daging, maka umpama bulu yang tercabut pada masih hidup, hukumnya najis. Umpama bulu kucing. Ini hak minggu lepas. Itu sipir lah tu. Panggil sipir. Jadi hak sipir kita baca tadi ni, tak tu lagi lah. Hak segala yang cair, yang keluar dua-dua jalan. Kita tambah dengan hak sipir yang lain. Kan? Ingatlah tu, bahagian telurnya macam mana, bahagian susunya macam mana. Bahagian telurnya, tadi saya sebut, tiap-tiap cairan yang memabukkan, yang dinamakan arak, hukumnya najis. Kalau memabukkan tapi dia tidak cair, hukumnya suci. Kalau zaman dulu kau dia panggil apa? Buah kecubung. Buah apa dulu? Hak memabukkan tu. Bukan buah kecubung. Dia ada buah tu kalau makan jadi mabuk. Buah tu kalau makan dia mabuk, maka haram lah makan benda memabukkan. Tapi hukum buah tu suci sebab dia bukan cair. Hak cairan yang memabukkan, yang dinamakan arak, hukumnya najis. Memabukkan, tadi buah kecubung tu memabukkan, tapi dia tidak cair, maka tak hukum najis. Tapi kalau makan menyebabkan jadi mabuk, maka hukumnya haram lah makan. Cuma benda tu, macam sebut tadi, dadah tu tak najis. Dadah tu tak najis. Tapi bila dia makan dadah, dia cocok dadah, dia menghilangkan akal, maka hukumnya haram. Dadah yang tak najis ni lah dia campur jadi obat. Boleh ke campur jadi obat? Boleh, sebab dia tu barang suci. Barang suci. Dan kalau jadi cair, jadi najis, kalau tidak ada obat lain, syarat membenarkan dijadikan sebagai obat. Itu bab lain lah pulaknya. Macam orang tanya, daun ketung. Daun ketung, daun lah daun. Nak najis buat apa? Daun air dia, tu cairan. Kan, kena ada daun ketung, daun candu apa semua tu. Obat belaka tu. Obat belaka daun tu. Dulu tak menjadi satu kesalahan kalau ada pokok ketung. Sekarang ni sudah menjadi satu kesalahan. Tak nak tanam pokok ketung tepi-tepi rumah. Dulu kau jadikan obat.
Sekarang ni orang salah guna. Dia rebus air saja pun tak ada apa-apa. Dia tidak akan memabukkan. Tapi dia pun campur bahan-bahan. Tu jadi memabukkan. Cairan yang memabukkan hukumnya najis. Tapi kalau daun ketum tu dia rebus tidak menjadi mabuk, dia tak ada najis apa-apa pun. Macam daun-daun pokok lain yang dijadikan sebagai obat tu nah. Kan daun ni, akar ni, tu ni kan dia boleh rebus jadi obat. Tak ada apa-apanya. Jadi apabila jadi memabukkan, barulah hukumnya arak, maka najis. Tapi ketika tengah daun tu, tak ada apa-apa tu. Daun ketung suci. Daun ketung macam daun pokok lain dah, suci. Air, lepas tu bak lain pula. Tu cairan yang memabukkan. Tu panggil apa? Salah guna, asalnya jadi obat. Obat darah tinggi, kenciman ni. Kisah-kisah dululah. Orang cerita-cerita je lah. Dulu memang ada lah, kapung-kapung ada. Sekarang ni tak ada dah lah. Orang terbang sebab apa? Memang salah dah. Pokok tu salah. Jadi nanya ke pokok tu, salah lah dia. Pokok tu pokok jadi salah. Dia tu dulu orang nak ke dia. Dulu tak ada salah guna. Sekarang orang salah guna, jadi salah dah lah. Macam dadah lah. Lepas tu dia panggil penyalahgunaan dadah. Oh disebut gitu. Sebab dadah tu menjadi obat. Biuh-biuh tu orang pembedahan dia guna dadah lah. Lepas tu dia panggil penyalahgunaan dadah. Dia sebut gitu. Ini hak berkait dengan sipir. Najis ke tak najis tu sipir dia. Telur, kemudian susu, hak kita bicara tadi. Telur, susu. Telur mudah je lah. Telur binatang ni tak najis. Boleh makan, tak boleh makan. Tengoklah ada racun ke tidak. Kalau susu, boleh pecah dua. Susu daripada ibu yang halal dimakan daging, susu tu suci. Susu daripada ibu yang haram dimakan daging, maka susu tu najis, melainkan susu manusia. Jadi sipir ni kita baca semula lah. Dan segala yang cair yang keluar dari jalan hukumnya najis sekaliannya, melainkan mani anak Adam. Wallahu a'lam.